Malaysia terselah aman dan maju negaranya. Berbagai warna budaya Melayu, Cina, India hidup bersama, berpegangan dengan rasa cinta yang sama. Seperti sejenis persahabatan yang tak terungkap, biar tak sama budaya dan bangsanya dan mesranya perhubungan, itulah yang dinamakan perpaduan. Perpaduan menjadi simbolik kekuatan negara. Jika bercerai, kita roboh. Jika bersatu, kita pasti teguh. Kita adalah insan segelombol. Kita adalah insan satu gagasan. Kerana perpaduan itu seperti sejenis syahdu yang bertiup lalu. Tidak tergapai jika tiada kesepakatan, hanya dicapai dengan kesepaduan. Kerana perpaduan itu kelangsungan dan perjuangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Sakinatul Radiah binti Abdullah dan rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi. Saya Nur Anis Fazliana binti Fazli Zulhan dan seperti mana yang kita tahu, Malaysia adalah satu negara yang unik kerana masyarakatnya terdiri dari berbilang kaum, agama, bangsa dan etnik. Dan jika kita lihat pada isu-isu semasa berkaitan perpaduan atau kesepaduan seperti yang dipaparkan di sini, sejauh manakah kita memahami erti kesepaduan dan perpaduan tersebut? Secara ringkasnya, perpaduan adalah satu hubungan rapat dalam sesebuah komuniti yang berasaskan objektif dan nilai sepunya seperti berkongsi sentimen yang sama dari segi bahasa, budaya yang membentuk semangat kekitaan dan mewujudkan perasaan saling memerlukan antara satu sama lain. Manakala dalam konteks kesepaduan pula, ia bermaksud keadaan di mana rakyat bersatu padu dan hidup berdampingan secara harmoni tanpa mengira perbezaan agama dan budaya. Dalam konteks perpaduan, terdapat 3 lapisan iaitu perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan. Perpaduan yang bermaksud kesatuan merupakan matlamat akhir yang diidamkan dalam sesebuah negara yang berbilang etnik. Manakala kesepaduan pula adalah keadaan aman, sejahtera yang dicapai tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat. Penyatu paduan pula adalah usaha berterusan pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial yang berprinsipkan tawar-menawar, perundingan dan mediasi. Manakala dalam konteks penghayatan kefahaman dalam pemantapan kesepaduan nasional merupakan satu perkara yang amat penting dan perlu diterapkan khususnya kepada generasi hari ini. Kerana ianya merupakan titik tolak kepada usaha untuk mencapai perpaduan dalam memajukan bangsa dan negara. Kesepaduan sosial pula merujuk kepada masyarakat yang bekerjasama dan menghormati perbezaan antara satu sama lain untuk mencapai matlamat bersama. Sebaliknya, defisit sosial berlaku apabila masyarakat sukar mencapai kesepaduan sosial. Seperti ketidakadilan dalam masyarakat menyebabkan berlakunya rusuhan dan konflik. Seterusnya, saya serahkan kepada Nurul Najihah untuk mengupas faktor-faktor lunturnya nilai perpaduan dalam kalangan generasi hari ini. Terima kasih saudari Anis. Assalamualaikum. Saya Nurul Najah binti Mumaisuh dan saya akan meneruskan perbantangan ini tentang faktor kelunturan nilai perpaduan dan kesepaduan dalam kalangan generasi hari ini. Antara faktor yang mempengaruhi keruntuhan nilai-nilai ini adalah disebabkan oleh pengaruh media sosial, sikap individu yang pentingkan diri dan juga pengaruh politik. Pengaruh media massa membawa kepada perubahan budaya luar seperti penggunaan internet. Jika media massa dipenuhi dengan konten yang memicu perpecahan, ketidakfahaman atau bahkan kebencian, hal ini dapat mencerminkan kurangnya usaha dalam membangun kesefahaman dan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Yang kedua, sikap individu yang mementingkan diri sendiri, di mana masyarakat kini lebih mementingkan kejayaan mereka dan sibuk dengan urusan harian mereka yang menyebabkan
Mereka tidak menghiraukan perkara lain. Bagi mereka, perkara yang penting dalam hidup adalah berusaha untuk menambahkan pendapatan dan mencari kekayaan semata-mata. Hal ini dapat dilihat sendiri apabila masyarakat hari ini sudah tidak lagi menitik beratkan semangat perpaduan, yang mana kebanyakan aktiviti seperti kempen-kempen kesedaran dan sambutan Hari Kebangsaan tidak lagi mendapat sambutan. Dan yang terakhir, pengaruh politik juga menjadi asbab. Perbalahan antara politik yang berlatarkan bangsa yang berbeza menyebabkan generasi muda hari ini cenderung untuk menyokong perbuatan perbalahan itu, sekaligus membawa keruntuhan nilai perpaduan antara masyarakat seperti yang dapat kita lihat pada masa kini. Perpecahan antara kelompok menyokong seperti politik ketika hari mengundi semakin tiba. Oleh itu, penting untuk mencari solusi bagi meningkatkan kesedaran dan kepemahaman generasi hari ini terhadap nilai perpaduan dan kesepadan di Malaysia. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Nurul Ain untuk menghuraikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi memperkasakan generasi hari ini dengan nilai perpaduan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Najihah. Saya, Nurul Ain Rusti, akan menghuraikan langkah-langkah memperkasakan generasi hari ini untuk perpaduan negara. Antaranya adalah masyarakat atau komuniti mempromosikan nilai tempatan melalui media sosial. Hal ini disebabkan generasi kini lebih terdedah dengan media sosial yang meluas. Oleh itu, dengan kesempatan ini, semua masyarakat perlulah bersama-sama memberi galakan akan kandungan positif ini di platform media sosial untuk mengatasi naratif yang memecah belahkan negara sekaligus membantu mempromosikan nilai murni, tradisi dan budaya tempatan melalui media sosial untuk mengukuhkan warisan bersama. Kerjasama influencer dan personaliti dalam talian juga membantu untuk menyebarkan mesej perpaduan dan persefahaman. Hal ini kerana generasi hari ini lebih banyak mengikuti perkembangan isu semasa di media sosial. Selain itu, pihak universiti juga memainkan peranan yang penting seperti menjalankan program yang dapat melibatkan ahli belia dan pelajar dalam aktiviti perpaduan, kerja berpasukan dan pertukaran budaya. Pihak universiti juga haruslah menyediakan platform untuk pemimpin muda menangani isu-isu biasa dan berusaha ke arah matlamat bersama. Sebagai belia dan mahasiswa yang perhati, kita juga seharusnya membantu individu menilai maklumat secara kritis dan mengenali kesan media terhadap persepsi bagi mengelakkan sensasi dan memupuk persefahaman. Seterusnya, pihak kerajaan perlulah membuat penambahbaikan dalam aspek politik negara yang mana pihak yang bertanggungjawab perlulah mengutamakan perpaduan nasional daripada taktik yang memecah belahkan rakyat dan kaum di Malaysia. Kerajaan juga berperanan untuk menggalakkan para ahli politik untuk memberi tumpuan kepada matlamat dan nilai bersama daripada mengeksploitasi perbezaan untuk kepentingan politik dalam menarik minat generasi zaman kini. Kerajaan perlu menggalakkan dasar yang dan merapatkan jurang antara komuniti yang berbeza di antara masyarakat belia. Oleh itu, sebagai generasi muda, mahasiswa dan rakyat Malaysia, kita perlulah bersatu hati untuk memperkasakan generasi kini untuk lebih menghayati dan mendalami nilai perpaduan di negara ini. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada Nur Diana untuk membuat kesimpulan tentang isu daripada pembentangan ini. Akhir kata, pemantapan kesepaduan nasional ini merupakan satu elemen yang sangat penting dan perlu diterapkan dalam kalangan generasi hari ini. Perkara seperti ini memberikan impak yang sangat besar kepada negara. Malaysia merupakan negara yang maju dan mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Justru itu, Malaysia boleh mengambil inisiatif ini untuk mempromosikan negara kita terutamanya untuk dijadikan sebagai negara contoh yang memiliki masyarakat yang harmoni walaupun mempunyai bangsa yang berbilang kaum.